Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Ramadan. Okey, kita bertemu lagi dalam program Influencer at Japan hari ini 4 April 2023, hari Selasa yang bermula pada jam 2.30 petang. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita cukup bertuah. Kita akan bersama dengan seorang panel yang dibawa khas dari Kementerian Perpaduan Negara. Assalamualaikum puan. Puan dengar Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perpaduan Malaysia Madani. sihat ke puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So hari ni kita dalam bulan Ramadan, puasa yang ke-13 Syukur. syukur. So kita lihat tahun ni kita punya sambutan raya mungkin lagi meriah berbanding tahun sebelum-sebelumnya. Okey puan. Okey, hari ni kita bersama dengan puan iaitu Puan Rina binti Abdul Harun binti AB Harun. Saya. Ketua Penolong Setiausaha Seksyen Keharmonian Antaragama Bahagian Perhubungan Masyarakat Kementerian Perpaduan Malaysia yang akan berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan membangun Malaysia Madani. Betul puan Okey, so Puan Rina, saya panggil Puan Rina boleh Boleh. Cik Zairi. Okay, Puan Rina yang bertugas di Kementerian Perpaduan Negara bermula pada 2007 bertugas Saya. Bermula pada 2007. Banyak saya tengok dia punya pengalaman puan ni. So mungkin saya minta puan sendirilah kenalkan dekat rakan-rakan di media sosial. Puan punya pengalaman dan mungkin sebelum ni puan ada bertugas di kementerian lain ke? Boleh puan Okey, dia kalau orang sendiri perkenalkan ni dia akan pergi seringkas yang mungkin lah Okey, saya sebenarnya macam yang tuan-tuan sedia maklum, saya berasal daripada Sabah lah. Asal daripada Semporna. Saya berkhidmat di Kementerian Paduan ni lebih kurang dah 2 tahun lah. Sebelum tu saya bersama di Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional. Still dalam bidang yang sama dah 15 tahun saya berada dengan di bawah bidang yang sama sebenarnya. Bersama di bawah kerajaan. So saya pernah berkhidmat di Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional peringkat negeri di Negeri Sembilan dan juga saya pernah berkhidmat di Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional Daerah Petaling di Negeri Selangor. Dan kemudian saya juga pernah selain daripada peringkat negeri dan juga di peringkat daerah tersebut, saya pernah juga bertugas di Ibu Pejabat di bahagian perhubungan pembangunan komuniti masa itu di Jabatan Paduan Negara dan Integrasi Nasional, dan alhamdulillah kini saya berada di peringkat kementerian lah. Itu basically dari sudut pengalaman bekerja lah. Okey, dari sudut mungkin latar belakang pendidikan sedikit sebanyak, saya telah selesai pengajian dalam bidang sarjana sains, sarjana antropologi dan sosiologi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan sebelum itu ijazah sarjana muda dalam bahagian Human Resource Development di Universiti Putra Malaysia. Dan kita terlibat jugalah dalam sesi mediator, iaitu mendapat akreditasi daripada Universiti Islam Antarabangsa sendiri dalam sijil mediator antaragama. Dan juga itu basically lah berkenaan dengan latar belakang pendidikan. Dalam konteks perkara-perkara lain, bidang-bidang lain, saya juga terlibat dalam penulis buku Integrasi Nasional dalam Konteks Federalism. Alhamdulillah buku tu dah diterbitkan pada tahun 2021. Buku sulung saya berkenaan dengan integrasi nasional dan juga dalam konteks federalism. So basically itu saja kot Cik Zairi. Yang lain selanjutnya kita akan berkenalan dari masa ke semasa kot. Boleh. Itu pun dah banyak ada puan. Maknanya banyak pengalaman puan sebenarnya. Okey puan, sebelum itulah saya nak minta rakan-rakan Facebook kalau boleh kita share kita punya live ni. Mungkin susah kita nak lihat live berkenaan dengan kita punya tajuk membangun Malaysia Madani pada hari ini. So puan kita terus sebab kita punya masa pun tak lama, lebih kurang 1 jam je kita punya live ni. Takut nanti tak cukup kita punya soalan. Banyak soalan ni. Kita akan teruskan mana yang sempat insya-Allah. Okey puan So kita lihat sekarang ni kita punya Malaysia Madani kita guna pakai
di satu Malaysia. So mungkin nak tanya pandangan Puan lah. Membangun Malaysia Madani, apa pandangan Puan mengenai konsep ini? Okey, sebelum tu sebelum saya terlupa, saya nak merakamkan ribuan terima kasih lah kepada JPEN terlebih dahulu. Yelah kan kita bertandang ni, kalau tak ucapkan terima kasih tak adil lah atas undangan yang telah diberikan kepada kementerian pada petang ini, dan saya harap kita dapat selesaikan sesi ini yang baik lah. Dan juga sebelum saya terlupa, saya juga ingin merakamkan tahniah lah kepada RTM atas ulang tahun yang ke-77 pada tahun ini. Saya rasa 2 hari lepas saya tak silap saya. So saya harap RTM sentiasa terus maju jaya lah. So berbalik kepada soalan yang dinyatakan oleh dikemukakan lah oleh Encik Zairi sebentar tadi, rasanya berkenaan dengan pandangan kita terhadap membangun Malaysia Madani ini, sebenarnya saya rasa semua di kalangan kita telah banyak mendengar berkenaan dengan konsep ini sebenarnya, yang mana ia dipetik daripada buku Membangun Negara Madani, Visi dan Kerangka Dasar Reformasi yang ditulis sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebenarnya, yang bertujuan untuk menjadikan Malaysia ni, bagi saya lah, ia bertujuan untuk menjadikan Malaysia ni sebuah negara yang bertamadun dari segi kemajuan nilai dan juga kemajuan fizikal lah. So basically ia merupakan kerangka dasar kerajaan yang berhasrat untuk memastikan kita dapat mencapai sebuah negara yang maju, terampil dan terangkum lah. Jadi ringkasnya terdapat beberapa strategi lah yang digerakkan untuk kita ke arah mencapai membangun Malaysia Madani ini. Yang pertama suka saya highlight kat sini, saya suka untuk recap semula, walaupun saya tahu di luar sana telah dengar berkenaan beberapa strategi ini, iaitu membina semula ekonomi, menjamin kesejahteraan insan, mereformasikan institusi demokrasi dan perundangan, mewujudkan pentadbiran yang beramanah. So walaupun sebenarnya kerangka membangun Malaysia Madani yang disuarakan sekarang ini adalah lebih, kalau kita lihat tadi seolah-olah bersifat gambaran teknikal, tetapi apa yang jelasnya di situ ia sebenarnya memberi gambaran kepada kita secara lebih holistik, yang mana ia satu kerangka strategik yang lebih holistik lah di semua peringkat. Namun apa yang saya suka tekankan pada petang ini Cik Zairi, apabila kita melihat cakap pasal kerangka membangun Malaysia Madani ini, apa yang penting adalah keterlibatan semua pihak, di mana membangun Malaysia Madani itu sendirinya membawa semua pihak untuk terlibat, dan juga keterlibatan mereka secara langsung, yang mana komitmen kebersamaan ini adalah kunci kepada kejayaan membangun Malaysia Madani itu. Dan kalau di peringkat kementerian sendiri sebenarnya sebagai agensi yang bertanggungjawab dalam agenda perpaduan, sudah tentu kami di peringkat kementerian selari dan senada dalam usaha untuk membangun Malaysia Madani ini. Dan kalau kita lihat semua kementerian memainkan peranan dan tanggungjawab untuk mempromosikan bukan sahaja mempromosikan konsep membangun Malaysia Madani tersebut, tetapi juga memainkan peranan penting untuk membangunkan dasar-dasar ke arah pembangunan Malaysia Madani itu sendiri. Jadi di peringkat kementerian, kalau kita lihat di bawah teraju Menteri Perpaduan Negara, iaitu YB Datuk Aaron Agor Dagang sebenarnya, dan juga kepimpinan yang berbahagia Datuk Indra Nurida Abdul Rahim, Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, yang mana kami menekankan dan amat penting untuk kami sebagai agensi yang menekankan kepada agenda perpaduan dengan komitmen yang cukup tinggi. Kami berusaha untuk menterjemahkan membangun Malaysia Madani ini dalam konteks inisiatif agenda perpaduan Malaysia Madani dengan flagship kami, Kembara Perpaduan Malaysia Madani. Jadi ringkasnya Cik Zairi, pada pandangan saya konsep membangun Malaysia Madani ini sebenarnya merupakan satu kerangka yang, kalau kita fikir, satu kerangka yang holistik lah ke arah membentuk negara Malaysia yang lebih bertamadun sebenarnya. Jadi apa yang penting yang perlu kita lihat kat sini adalah kesungguhan kita untuk merealisasikan kerangka ini, menterjemahkannya dalam bentuk tindakan dan membudayakannya menjadi satu budaya untuk masyarakat Malaysia di luar sana memahami dan membangun Malaysia Madani ini seperti mana yang kita impikan. Cik Zairi. Okey, maknanya semua pihak perlu memainkan peranan lah. Yes. Kalau tak ada kerjasama atau kesungguhan daripada semua pihak, mana mungkin kita boleh berjaya kan? So insya-Allah Puan, insya-Allah kita boleh berjaya. Okey Puan,
So dari pandangan Puan konsep membangun negara madani bersesuaian dengan hala tuju Kementerian Perpaduan tak? Mungkin Puan boleh huraikan sedikit. Okey, seperti mana yang saya suka untuk highlight tadi di luar sana kita kadang-kadang bercakap bahawasanya apabila perubahan kerajaan itu berlaku perubahan konsep, sebenarnya cuba kita selami lebih dalam bagaimana sebenarnya membangun negara madani ini bersesuaian dengan hala tuju di peringkat Kementerian Perpaduan Negara. Pertamanya saya suka untuk katakan bahawasanya perpaduan itu merupakan perkara asas yang menentukan kestabilan sesebuah negara. Ya, apatah lagi seperti negara kita Malaysia ni yang terkenal dengan kemajmukan masyarakatnya. Jadi macam yang Cik Zairi maklumkan tadi, tanpa perpaduan yang kukuh kita tidak akan dapat merencanakan pembangunan negara dengan lebih lancar. Maka perpaduan itu perlu sentiasa diberi perhatian. Jadi saya suka untuk kita bawa kat sini bagaimana perkara ini berkait dengan hala tuju perpaduan negara. Sebelum itu kalau saya cuba tarik perhatian semua pihak berkenaan dengan usaha-usaha mengurus perpaduan ini yang merupakan inisiatif mengurus perpaduan ini bukan satu perkara yang mudah dan ia merupakan inisiatif yang bertanggungjawab berterusan. Tanggungjawab ini bukan saja disandarkan di bahu Kementerian Perpaduan Negara. Jadi maka itu kalau saya recap balik dari mana selepas pembubaran parlimen yang lepas, yang mana kesungguhan kerajaan kita bermula dengan pembentukan kerajaan perpaduan sendiri melalui perkenan dulu yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang menekankan kepada pembentukan kerajaan perpaduan. Itu dah menjadi keutamaan pertama. Bagaimana perkara itu berkait secara langsung dengan hala tuju Kementerian Perpaduan Negara. Dan yang kedua, ianya disahut dengan yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri yang menekankan kepada konsep warisan dan sejarah kemajmukan masyarakat Malaysia. Jadi daripada itu penekanan terhadap kerajaan kesungguhan itu kita dapat lihat bagaimana pensuturan semula agensi-agensi di bawah Kementerian Perpaduan Negara dengan kemasukan agensi-agensi baru iaitu seperti Arkib Negara, Perpustakaan Negara dan juga Jabatan Museum. So dekat sini dia berkait secara langsung dengan pembangunan Malaysia Madani itu yang menekankan kepada konsep ketamadunan dan warisan negara kita. So perkara ini sekaligus akan berkait secara langsung dengan keperluan itu. So kalau kita lihat slide ni, kalau kita lihat di peringkat kementerian sendiri, penting untuk kami di peringkat perpaduan dengan agenda dan visi perpaduan kalau kita lihat, kami bagi gambaran bagaimana untuk kita memahami dengan lebih baik perpaduan Malaysia Madani ini. Kita gambarkan dalam bentuk kerangka yang ada di hadapan tuan-tuan puan-puan ini, iaitu mencapai elemen itu. Kita ada 6 elemen utama. 6 elemen utama ni semua pihak dah sedia maklum rasanya Cik Zairi, bahawasanya kita ada 6 rukun tersebut rukun iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan. Saya rasa ini semua pihak dah sedia maklum. Tapi apa yang penting kat situ adalah bagaimana kita nak berfokus kepada 8 fokus utama tuan-tuan puan-puan, iaitu kalau kita lihat dari segi ekonomi dan kewangan, perundangan, institusi, pendidikan, kemasyarakatan, kebudayaan, bandar dan luar bandar. So 8 elemen inilah perkara-perkara yang penting untuk kita terokai. Jadi selepas itu kita lihat kalau ikut lain merah tu adalah agensi-agensi pelaksana. So penting untuk menggambarkan bahawasanya untuk membangun Malaysia Madani itu kita perlu agensi-agensi pelaksana untuk menggerakkannya. Dan sudah tentu dalam apa pun yang kita laksanakan Cik Zairi, dalam apa pun yang kita laksanakan, penting untuk kita melihat perlembagaan persekutuan dan rukun negara itu yang merupakan tiang seri kepada kita punya komitmen, khususnya dalam bentuk perlembagaan merupakan dokumen tertinggi negara kita, dan juga rukun negara ini merupakan satu ideologi kebangsaan kita, sebab kita negara yang terdiri daripada masyarakat-masyarakat yang makhluk. So penting untuk kita meneliti perkara ini. So ini adalah basically gambaran yang bagaimana saya nak kaitkan dengan apa yang Cik Zairi sebentar tadi, iaitu berdasarkan kesalingan hubungan dalam modul ini, kita boleh menjelaskan bahawasanya penting untuk Kementerian Perpaduan Negara untuk membentuk satu perkara ataupun satu inisiatif yang strategik, yang lebih strategik, membawa ke arah mencapainya membangun Malaysia Madani. Maka dengan itu Kementerian Perpaduan Negara sendiri telah
bangun dengan inisiatif iaitu satu kerangka strategik membentuk Malaysia Madani melalui konsep perpaduan dalam kepelbagaian. So Cik Zairi boleh ingat dalam sesi kita sepanjang ni saya akan suka menyebut perpaduan dalam kepelbagaian itu. Okey. Okey Puan So itu tadilah serba sedikit yang Puan jelaskan berkenaan dengan konsep membangun. Adakah dia bersesuaian dengan hala tuju Kementerian Perpaduan Negara? Okey, sekali lagi lah saya minta rakan-rakan di media sosial, di Facebook, khasnya kalau boleh kita share, like dan juga share live kita sekarang ni. Kalau boleh biar rakan-rakan lain juga turut serta menyaksikan live program Influencer at Japan kita pada hari ini. Okey Puan, soalan yang ketiga Puan, sebelum kita pergi ke soalan daripada sahabat-sahabat Facebook, apakah skop penting yang akan diteliti oleh Kementerian Perpaduan Negara dalam mengetengahkan konsep perpaduan Malaysia Madani? Mungkin Puan boleh jawab. Ini yang paling penting kan, skop penting ni yang perlu kita ketahui. Okey, Cik Zairi, sebenarnya sebagaimana yang saya tekankan tadi, konsep perpaduan Malaysia Madani. So itu konsep memang sendirinya merupakan satu perkara penting kerana konsep ini sebenarnya membawa kepada konotasi bagaimana keupayaan seluruh rakyat Malaysia kita meraihkan kemajmukan etnik, kepelbagaian agama serta kekayaan budaya dan tradisi kita. Kita dah tak boleh lari daripada elemen itu kerana itu adalah keunikan kita dan sekarang kita nak mengangkat elemen itu sebagai satu martabat yang perlu kita julang di peringkat Malaysia. Jadi iktihar yang dilaksanakan di peringkat Kementerian Perpaduan Negara, kita membangunkan kerangka perpaduan Malaysia Madani dalam konsep kepelbagaian tersebut. So kalau mungkin kita boleh share satu slide berkenaan dengan gambaran menyeluruh supaya pihak di luar sana lebih jelas. So saya suka highlight dalam siri-siri perbincangan yang saya ketengahkan, saya suka terus highlight supaya apa yang saya cakapkan ini look like lebih teknikal supaya tuan-tuan dan puan lebih jelas apabila melihat. Kadang-kadang kita ni Cik Zairi bercakap telinga mendengar, mata itu perlu ada melihat supaya kita lebih jelas apa yang kita lihat dan fahami. Betul, dan apa yang kita dengar. Jadi kalau kita lihat bagaimana kerangka ini sebenarnya memperjelaskan kepada kita bagaimana komitmen di peringkat Kementerian Perpaduan Negara digerakkan di bawah membangun Malaysia Madani itu melalui konsep perpaduan dalam kepelbagaian. Kita guna pakai sebagai istilah perpaduan Malaysia Madani. So jelasnya di situ kita lihat bagaimana tunjang utama yang ingin kita capai adalah membangun Malaysia Madani tersebut. So kita ada 6 nilai dan 8 fokus yang saya telah nyatakan sebentar tadi dan teras strategik yang menjadi penggerak utama kerajaan masa kini. Dan kalau kita lihat di peringkat kementerian sendiri, perpaduan Malaysia Madani ini kita lihat melalui dasar perpaduan negara, yang mana dasar ini merupakan dasar payung kepada agenda membangun perpaduan negara kita sendirilah, iaitu merupakan dasar yang merentas semua agensi. Kerana matlamat perpaduan ini, bagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, bukanlah tergalas semata-mata di bahu Kementerian Perpaduan Negara, tetapi ia menjadi tanggungjawab semua pihak lah. Okey, basically sebenarnya kalau kita lihat kita akan berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran. Isu dan cabaran ini kalau saya coping dia dalam bentuk 8 elemen, 8 defisit sosial yang kita boleh kategorikan, iaitu etnisiti, agama, kelas sosial, pendidikan, sukan, jurang generasi, gender, politik federalism, ruang bandar desa dan juga media. So perkara-perkara ini sebenarnya yang perlu kita uruskan. Ia bukan semata-mata satu isu dan cabaran kerana ini juga sebenarnya adalah punca kekuatan kita yang perlu kita teliti. Dengan keupayaan kita untuk mengurus isu dan cabaran ini, saya yakin dan percaya bahawasanya kita akan boleh membentuk satu kesatuan, satu kesepaduan yang cukup konkret, dan perpaduan itu akan dicapai. Of course, dalam masa yang sama kita akan mencapai perpaduan membangun Malaysia Madani tersebut. So very straightforward, kita lihat dekat situ kita ada 12 strategi yang menyokong pelaksanaan agenda perpaduan di peringkat Kementerian Perpaduan Negara dalam usaha kita membangun Malaysia Madani, iaitu kita ada kita akan mencapai usaha-usaha untuk mencapai kepada
komitmen kita di bawah Perlembagaan dan Hukum Negara, sejarah Malaysia itu sendiri menentukan bagaimana setiap strategi itu kita atur dan juga lain-lain strategi yang kita rasa perlu. Dan apa yang penting pada petang ini untuk saya harap rakan-rakan kita di luar sana untuk mengingati bahawasanya di sebalik perpaduan Malaysia Madani ini kita memang bergerak dengan flagship utama kita iaitu Kembara Perpaduan Malaysia Madani. So saya harap selepas ini kita akan sentiasa segar di ingatan kita Cik Zahri, apa itu Kembara Perpaduan Malaysia Madani, apa itu Kembara Perpaduan, memang kita akan linkkan bagaimana hubung kaitnya usaha-usaha dan inisiatif di peringkat Kementerian Perpaduan Negara terhadap membangun Malaysia Madani itu sendiri. So kalau kita lihat banyak program Kembara Perpaduan Malaysia Madani itu sendirinya mengetengahkan 3 program utama di bawah kluster 3 kluster program utama iaitu Semarak Kenegaraan yang berkait secara langsung untuk mencapai matlamat kita mengukuhkan patriotisme dan demokrasi negara kita dan juga semarak perpaduan yang berusaha untuk membentuk satu identiti nasional negara kita dan juga komuniti rahmah yang ini berkait dengan kesejahteraan dan ekosistem perpaduan itu sendiri iaitu kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat kita di luar sana. Jadi perkara-perkara ini penting Cik Zahri. Okey. So pada konsep yang secara holistik ini saya bolehlah simpulkan bahawasanya di peringkat kementerian kita memang bergerak dengan upaya kita bergerak untuk memastikan agenda-agenda perpaduan yang diketengahkan ini akan selari dan akan dapat mencapai membangun Malaysia Madani seperti mana yang kita harap-harapkan. Okey Puan, maknanya ada 12 strategi yang Kementerian Perpaduan Negara sasarkan untuk konsep Malaysia Madani. So yang saya tertarik. Strategi ni juga Cik Zahri yang penting bukan kita saja laksanakan tetapi semua pihak mainkan peranan penting di sini. Betul, maknanya semua agensi semua agensi maknanya semualah termasuk rakyat Malaysia. Kita sama-sama berganding bahu menjayakan konsep Malaysia Madani. Okey Puan, saya tertarik tadi Puan dengan Puan cakap ada 3 program utama Semarak Kenegaraan, Semarak Perpaduan dan satu lagi tu Komuniti Rahmah Betul. Maknanya itu program, orang cakap program utama yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Kita tunggu juga tu nanti tu. Okey, mungkin ada video ada video majlis pelancaran Kembara kita nak tengok sekejap Puan Boleh. So kita sama-sama saksikan video tu. Umumkan ketibaan Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang, Menteri Perpaduan Negara. Malaysia ini, walaupun kita hidup di kawasan atau di negara yang berbagai kaum, kita dapat bersama dan bertoleransi dan bentuk negara Malaysia yang selama ini aman dan damai. Dengan ini saya dengan rasminya melancarkan Kembara Perpaduan Malaysia Madani untuk Kementerian Perpaduan Negara. Sekian, terima kasih. Okey, itu dia tadi sekitar Majlis Pelancaran Kembara Perpaduan Malaysia Madani. Dia mungkin akan bergerak ke satu Malaysia mana? Ke negeri-negeri ke apa? Sudah tentu. Kita berharap, that's why dia dinamakan sebagai Kembara, supaya kita berpeluang untuk memberi pemahaman secara jelas kepada semua peringkat lah. Okey, maknanya dia akan pergi, contohnya dia akan hari Minggu ni di Selangor dia buat karnival di Selangor. So next weeknya pergi ke Perak macam tu Yes, Kembara Perpaduan Malaysia Madani itu Cik Zahidi, kalau lihat nanti kita akan tahu bahawasanya Kembara itu memayungi 3 kluster. 3 kluster itu ada banyak aktiviti dan program di dalamnya lah. Okey Puan. So ada soalan-soalan ke daripada ni, kita tengok sekejap.
Ni kita ambil dulu Puan soalan dari rakan-rakan di media sosial. Okey, soalan dia, macam mana kita nak nilai rakyat Malaysia dah capai tahap madani ke belum? Soalan dia. Mungkin Puan boleh Soalan jawab. dia, dia kita belum habis sesi lagi, dia terus ending nak tahu objektif akhir tu kan. Itulah dia. Okey, sebenarnya Laira Farah, terima kasih kerana ambil peluang bersama-sama kita dalam sesi pada petang ini. Okey, basically sebagaimana yang saya nyatakan di awal sesi kita tadi, hasrat kita adalah membentuk satu ketemadunan negara kita, bukan saja dari segi konsep, dari segi fizikal, tetapi juga dalam konteks insania, iaitu keluhuran kita semualah dari mana ia berkuncikan kepada kita punya kekuatan dalaman, kekuatan iaitu kewarisan yang kita ada. Persoalan bagaimana kita nak tahu kita dah mencapai Malaysia Madani ini sebenarnya, that's why nak membentuk satu-satu tamadun ini bukan satu perkara yang mudah. Tetapi Laira, kalau kita tidak bermula sekarang, bila lagi kita nak memulakan langkah tersebut? Sebab nak membentuk satu tamadun masyarakat ini mengambil masa sesuatu yang panjang. Tapi dalam konteks ini saya suka untuk menarik Laira kepada dan juga hadirin sekalian yang bersama dengan kita, Cik Zairi, bahawasanya nak menilai usaha-usaha kita ni, kita memang digerakkan dengan beberapa penilaian-penilaian konkret kita. Kalau kita lihat kita ada Indeks Perpaduan Nasional. Indeks Perpaduan Nasional ataupun saya guna istilah IPNAS, yang mana dia adalah mengukur untuk tahap kesepaduan dan tahap perpaduan yang kita ada. Di peringkat kementerian kita memang melaksanakan Indeks Perpaduan Nasional ini. So ia je mengukur tahap kesepaduan. So automatically tahap perpaduan negara kita tu kita dapat melihat bagaimana akhirnya kita akan mencapai matlamat perpaduan Malaysia Madani itu, sebab usaha itu adalah ke arah membangun Malaysia Madani. So kalau saya boleh bagi sedikit fakta bahawasanya di peringkat kementerian kita telah mencatat 0.62 pada tahun 2022 pencapaian Indeks Perpaduan Nasional tersebut, iaitu berada dalam tahap yang sederhana dan terkawal. Ini menunjukkan bahawasanya so far negara kita perpaduan itu berada dalam tahap yang sederhana dan terkawal, namun kita tidak boleh sentiasa selesa. That's why urusan inisiatif berkenaan dengan perpaduan ini perlu diurus dengan lebih baik. Perlu sentiasa diurus dari masa ke semasa. Mengurus dia secara berhemah. So basically selain daripada Indeks Perpaduan Nasional, kita ada Indeks Kesejahteraan Malaysia, Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia dan Indeks Kebahagiaan yang boleh menjadi pengukur satu ketika nanti untuk kita menentukan kita boleh capai ke tidak tahap mencapai membangun Malaysia Madani tersebut. Cik Zairi. Okay Puan, insyaAllah 2023 dia sederhana dia naik lagi atas. Mungkin lagi baik. Itu yang kita sasarkan. Daripada sederhana kita nak tinggi kan. Okey Puan, kita pergi juga soalan seterusnya. Ada satu lagi soalan dari Syahbani Saad. Macam pernah tengok nama ni. Okey, soalan dia, adakah Malaysia Madani punya batasan perpaduan di dalam negara Malaysia Darul Muhibah? Lain macam soalan dia. Okey, terima kasih Cik Syahbani. Itulah saya cuba nak memahami sebenarnya apakah ini maksudkan dengan punya batasan perpaduan itu di dalam negara kita Malaysia. Tapi it's okay, Cik Syahbani, saya rasa apakah Malaysia punya Malaysia Madani. That's why sebenarnya sebagaimana yang saya tunjukkan di awal tadi, apabila model kerangka membangun Malaysia Madani itu, kita nak memperlihatkan membangun Malaysia Madani yang diusahakan ilham daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dan Kementerian Perpaduan Negara menyahut komitmen tersebut dengan membangun kerangka perpaduan Malaysia Madani. So ini menggambarkan kepada kita bahawasanya ianya perlu bergerak seiring. Ketemadunan itu sukar untuk dicapai tanpa perpaduan yang jitu, tanpa kesepaduan masyarakat yang kukuh. So that's why kat sini walaupun saya kurang berarif berkenaan dengan apakah yang dimaksudkan batas perpaduan di peringkat yang dimasukkan oleh Encik Shah tadi tak silap saya Encik Shah. Tapi apabila kita bercakap berkenaan batas-batas perpaduan, that's why kita lihat kepada 12 defisit sosial yang saya ketengahkan tadi. 12 defisit sosial kita perlu urus dengan baik, sebab itu yang akan menentukan batas perpaduan itu semakin berjarak atau semakin mendekat. Contohnya dalam konteks integrasi nasional, kita perlu membentuk satu jaringan yang kukuh antara kita dengan masyarakat, dengan sahabat-sahabat kita di Semenanjung Malaysia dan juga sahabat Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan. So
kalau jurang itu semakin menjarak, yang dikenali sebagai batas-batas nilai-nilai sosial atau nilai-nilai perpaduan, so itu adalah poin-poin ataupun elemen yang menentukan kita perlu melaksanakan satu tindakan berkesan untuk mengukuhkan balik, merapatkan balik jurang itu. So batas perpaduan itulah yang mungkinlah kalau yang apa yang dimasukkan oleh Encik Syah tadi, yang saya faham, yang perlu kita eratkan, perlu kita kukuhkan dan menjadi tanggungjawab kita bersemua di peringkat rakyat Malaysia sendiri untuk memastikan ia sentiasa dipelihara kukuh. Sebab kita dah memang lahir dalam masyarakat yang pelbagai dan kerencaman ini perlu diurus dengan baik, Cik Zairi. Betul tu, betul. Kita sebab kita berbilang bangsa agama kan. So jiran sebelah pun ada dari bangsa Cina, bangsa India. So dah sama-sama hidup dalam Malaysia. Okey Puan, kita teruskan dengan soalan kita Puan. Okey, soalan yang sebelum ini berkenaan dengan kembara perpaduan, kembara perpaduan Malaysia Madani. Okey, saya tertarik tadi dengan tiga program tadi tu. Okey, soalannya Puan, apakah yang menarik untuk ditengahkan di bawah program kembara perpaduan Malaysia Madani dan bagaimana setiap kluster program bertindak ke arah mencapai matlamat perpaduan Malaysia Madani? Oh, kalau nak bercakap benda yang menarik memang bagi saya lah terlalu banyak benda yang menarik yang kita boleh ketengahkan di peringkat kementerian ini, khususnya dalam kluster program perpaduan Malaysia Madani yang Cik Zairi highlight tadi. Memang saya dah katakan di bawah kembara perpaduan Malaysia Madani kita ada 3 kluster utama program, iaitu semarak perpaduan, semarak kenegaraan dan juga komuniti rahmah. So paling penting macam yang contoh kembara perpaduan Malaysia Madani tadi telah dilancarkan pada 1 Mac yang mana kita telah dipertontonkan dengan majlis pelancaran tadi oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara sendiri. Jadi kembara perpaduan Malaysia Madani ini selepas pelancaran tersebut dan kini memang sememangnya telah menelusuri ke seluruh pelosok negara dan juga bandar, daripada bandar ke desa, daripada prasekolah ke institusi pendidikan tinggi, daripada pemimpin ke peringkat akar umbi. Jadi ini sebenarnya adalah bertindak untuk memberi kefahaman dan pengetahuan kepada kita berkenaan dengan membangun Malaysia Madani itu sendirinya lah. Jadi yang menariknya, setiap program itu akan menyasarkan kepada mencapai matlamat yang telah ditetapkan, iaitu yang telah ditetapkan kepada 3 fokus utama di bawah teras perpaduan negara. Kalau kita lihat Cik Zairi, maafkan saya, puasa-puasa ni macam kering tekak pula tapi kita teruskan. Macam kering tekak pula, nak tarik pula, tak ada air pula nak boleh minum. Okey, kalau kita lihat 3 kluster utama program, iaitu semarak kenegaraan, semarak perpaduan negara dan perpaduan dan juga komuniti rahmah, itu mempunyai matlamat dan objektif tertentu. Okey, apa yang menariknya, ia disasarkan kepada 12 strategi berfokus, iaitu pertamanya adalah meningkatkan literasi, pemahaman dan pengayatan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Sebagaimana yang saya tekankan tadi, perlembagaan persekutuan dan rukun negara 2 elemen penting sebagai tunjang kepada perpaduan negara kita, perpaduan masyarakat di negara kita ini. Dan yang kedua adalah meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah Malaysia. Kita tidak boleh lupa Cik Zairi dan rakan sahabat di luar sana, bahawasanya sejarah kita penting untuk kita teliti, barulah kita tidak mempertikaikan banyak benda. Iaitu pembentukan persekutuan Malaysia, penubuhan kemerdekaan, bermula dengan kemerdekaan tanah Melayu sendiri dan pembentukan persekutuan Malaysia dan juga membawa kepada keadaan kita sekarang ni. Sejarah itu perlu diterokai dan yang paling penting adalah memperkukuhkan integrasi nasional. Integrasi nasional yang saya ulas sebentar tadi antara sebagai salah satu elemen penting, konsep penting yang menekankan bagaimana uniknya kita di Malaysia ini dengan kepelbagaian yang kita ada, pelbagai etnik, pelbagai agama, budaya kita yang cukup rencam ini, kita disatukan dalam satu unit politik. So itu dikenali sebagai konsep integrasi nasional. Dan yang seterusnya, kita perlu mengukuhkan peranan bahasa sebagai medium integrasi perpaduan. Bahasa kita adalah jiwa kita. Bahasa Melayu sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan, namun kita tidak mengekang penggunaan bahasa-bahasa lain sebagai mengangkat kita punya martabat dalam keilmuan lah. Dan yang seterusnya adalah membentuk masyarakat berkepribadian tinggi, berintegriti dan berakhlak mulia. Perkara ini cukup ditekankan dalam membangun Malaysia Madani. Dan memantapkan keberkesanan komunikasi, mengekalkan dan membina tapak integrasi nasional. Seterusnya kita berhasrat untuk memperkasakan
jentera-jentera perpaduan dan kerjasama strategik kita, sebagaimana yang saya katakan tadi, pentingnya pelaksana itu macam mana cantik sekalipun dasar yang kita bangunkan, tanpa jentera pelaksana sudah tentu kita tidak akan sampai ke mana-mana. Siapa yang nak mengayu sesuatu jentera itu tanpa kita? Yang seterusnya, memantapkan institusi keluarga dan komuniti. Ini tunjang dia. Tanpa institusi keluarga dan komuniti yang mantap, takkan lahir satu nilai yang cukup baik untuk meningkatkan membangun Malaysia Madani. Dan selain daripada itu, kita perlu juga meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan keberkesanan mekanisme pemantauan serta mengukuhkan peranan pemimpin sebagai pembangkit perpaduan. So basically banyak benda yang cukup menarik, Cik Zairi, kalau saya nak kongsi dalam tiga kluster program tadi, iaitu semarak kenegaraan, semarak perpaduan dan komuniti rahmah. So rasanya kita boleh terjemahkan dalam kita lihat sikit dekat sini. Namun apa yang saya cukup tekankan, ada yang saya rasa penting untuk kita tekankan adalah kita berharap semua pihak, khususnya masyarakat di luar sana, untuk mengambil bahagian dalam setiap inisiatif dan aktiviti yang kita ketengahkan, khususnya yang Kementerian Perpaduan Negara dan kerajaan kini ketengahkan. Kalau tuan-tuan dan puan tidak sambut, tidak terlibat secara langsung, kita tak akan ke mana-mana. So Cik Zairi, banyak yang menarik. Saya harap kalau di mana-mana tagline Kembara pada Malaysia Madani itu tuan-tuan dan puan lihat, come, join bersama-sama Cik Zairi. So, maknanya rugi kalau tak join maknanya ambil peluang yang ada, join program yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara nanti. Okey puan. So kita ada video kita lihat sedikit video montaj Kembara Perpaduan. Okey, itu dia tadi. Sedikit montaj Kembara Perpaduan. Kalau tengok dia punya montaj pun dah rasa best. Rasanya kena pergi kot. Menarik tak Cik Zairi? Menarik kan? Dan saya harap banyak penerangan sentiasa bersama kita tau. Oh, ada juga join juga. Saya harap penerangan akan aktif bersama kita lah. Maknanya agensi-agensi lain pun akan bersama dengan Kementerian Perpaduan Negara. Ya, okay, sudah puan. tentu. Mungkin kita nak ambil soalan-soalan daripada rakan-rakan Facebook sebab kita ada lagi 2 soalan puan Okey, ni dari Firash Daniel, sedap nama. Apa yang dimaksudkan komuniti rahmah? Yang tahu sumbangan tunai rahmah, menu rahmah, bakul jualan payung rahmah. Mungkin pun boleh jawab. Okey, Firas. Memanglah, terima kasih Firas. Apa yang dimaksudkan komuniti rahmah? Yang tahu sumbangan tunai rahmah, menu rahmah, bakul jualan rahmah. Kalau Firas dah tahu apa yang dimaksudkan dengan itu, payung rahmah, komuniti rahmah, jualan rahmah tu, maknanya Firas tahu semua itu adalah untuk komuniti dan masyarakat. That's why lah itu sebenarnya inisiatif kita, bahawasanya di bawah program komuniti rahmah nanti yang akan yang memang diketengahkan, yang berfokus kepada aktiviti-aktiviti di bawah kelas aktiviti-aktiviti yang menekankan kepada matlamat membina komuniti yang mampan dan rahmat demi kesejahteraan. So maknanya kalau membangun Malaysia Madani itu menekankan kepada konsep membasmi kemiskinan yang utamalah dan membentuk kesejahteraan rakyat. So di bawah aktiviti-aktiviti di bawah kluster komuniti rahmah,
matlamat dia adalah sama. So kita akan bergerak menelusuri pelbagai aktiviti-aktiviti yang kita gerakkan adalah bertujuan untuk membantu komuniti walaupun secara langsung ataupun tidak langsung dalam konteks untuk memastikan kesejahteraan komuniti itu lebih terpelihara. Kalau boleh saya bagi contoh kita ada Bakul Rahmah di peringkat perpaduan sendiri, yang mana jentera kita di peringkat komuniti, contohnya kawasan rukun tetangga dan juga NGO rakan perpaduan yang lain, kita menggerakkan mereka untuk melihat mana-mana komuniti, mana-mana masyarakat yang memerlukan bantuan-bantuan, bukan sahaja dalam konteks bantuan dalam konteks makanan ataupun seperti mana yang diberi contoh tadi. Kita berfokus kepada apa keperluan masyarakat sebenarnya. Kalau saya boleh bagi salah satu lagi contoh adalah contohnya keperluan untuk memastikan keterjaminan pendidikan kepada komuniti-komuniti B40 atau mereka yang kurang berkemampuan. So kita di peringkat kementerian menyediakan aktiviti-aktiviti tuition perpaduan, iaitu memberi peluang kepada komuniti di sana untuk dapat akses kepada sistem pendidikan. So banyak lagi tapi matlamat dia Cik Firas Cik Firas, kita tahu bahawasanya semua program di bawah komuniti Rahmah ni adalah program yang melibatkan memberi kesejahteraan kepada komuniti. Tetapi apa yang penting dia bukan semata-mata kita beri sahaja, tetapi apa yang penting untuk kita bersama-sama membina komuniti kita untuk keluar daripada kepompong itu. Ini menjadi matlamat kita di peringkat Kementerian Perpaduan Negara. So saya harap Cik Firas dah dapat menjawab persoalan tadi. Kalau tidak jelas lagi, mari bersama-sama kita. Banyak. Kami sememangnya di peringkat kementerian telah bergerak dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan komuniti Rahmah ini. So kalau Cik Firas tak dapat, Cik Firas boleh kontak kita untuk saya bagi tahu di mana lokasi-lokasi yang kita bergerak. So Cik Firas boleh memahami dengan lebih lanjut dan bersama kita untuk membantu komuniti di akar umbi sana. Okey. Ada sukarela ke Wan? Sukarelawan ke untuk program-program yang dianjurkan oleh kementerian tadi kan? Sukarelawan ni kita sentiasa alu-alukan. Kita ada rakan perpaduan, Unity Friendship, yang mana mereka memang bergerak untuk menyebarkan segala aktiviti yang kita ketengahkan dan juga bergerak untuk menyebarluaskan konsep perpaduan itu sendiri. Maknanya bolehlah kalau nak dapatkan maklumat lanjut bolehlah ke agensi Kementerian Perpaduan Negara Okey Puan, satu lagi soalan Puan daripada Encik Muhammad Hafizuddin. Kembara perpaduan tu bunyi macam best. Macam mana nak tahu kalau kembara tu akan datang dekat kawasan berdekatan dengan saya? Okey, dia tanya soalan macam mana nak tahu kembara tu datang tempat dia. Okey. Cik Hafizuddin, saya panggil Cik Hafizuddin Cik Hafizuddin, saya dah datang ke awak ni sekarang. Kembara perpaduan itu sendirinya semua apa yang berkaitan dengan inisiatif Kementerian Perpaduan Negara di bawah agenda Perpaduan Malaysia Madani. So, you nak tahu macam mana program-program tu akan sampai? Okey, saya suka untuk jelaskan banyak. Setiap negeri di peringkat kementerian sendiri, kita ada agensi-agensi di bawah kementerian seperti mana yang saya highlight. Selain daripada kemasukan 3 agensi baru tadi, kita ada agensi nadi Kementerian Perpaduan Negara iaitu Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. So agensi ni memang berada di semua negeri. So Cik Hafizuddin tu tinggal kat mana? So kita boleh jemput bersama-sama dengan aktiviti-aktiviti yang kita ada. Kembara Perpaduan Malaysia Madani itu memangnya cukup menarik Cik Hafizuddin, tapi yang penting kita faham dan kita bersama-sama untuk menggembleng usaha kita, memberi kefahaman, membudayakan dia sehingga ke peringkat akar umbir. Itu matlamat kita. Terima kasih. Okey Puan, sebagai kerangka bersepadu, bagaimanakah agensi kerajaan yang lain akan memainkan peranan di bawah Kembara Perpaduan Malaysia Madani? Mungkin Puan boleh jawab? Okey. Terima kasih Cik Hafizuddin. Cik Hafizuddin, saya masih melekat dengan Cik Hafizuddin tu Cik Zairi. Okey, terima kasih Cik Hafizuddin. You akan kita panggil untuk join the kembara kita. Okey, sebagai satu sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, tanpa adanya jentera pelaksana, sesuatu dasar itu kita tak akan dapat mencapai matlamat dengan cukup berkesan. Jadi sebenarnya Perpaduan Malaysia Madani ini merupakan kesungguhan kerajaan ke arah mewujudkan masyarakat yang madani, maju, terampil dan terangkum.
Jadi iktihar ini sebenarnya menuntut satu langkah yang bersepadu dan holistik dengan penglibatan semua pihak. Okey, dalam terlibat semua pihak tu dalam konteks ini termasuklah pihak kerajaan sendiri, agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan, NGO, civil society organisation, CSO, masyarakat umum dan juga institusi keluarga. Makna kata kat sini, tak ada mana-mana pihak yang tidak memainkan peranan penting di bawah agenda perpaduan Malaysia Madani ini. Jadi kita perlu mengeratkan kerjasama padu kita di semua peringkat tadi. Selain daripada itu, saya suka untuk highlight tadi adalah kerjasama kita untuk meneliti perkara-perkara yang menyumbang kepada perkara-perkara yang merapatkan jurang sosioekonomi rakyat. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, di bawah 8 elemen yang perlu kita terokai, iaitu di peringkat kementerian kita ada kebudayaan yang perlu kita beri fokus utama. Selain daripada itu, kita juga ada elemen-elemen pemacu perpaduan, iaitu merapatkan jurang sosioekonomi. So perkara-perkara ini semua agensi memainkan peranan penting. Contohnya agensi yang berperanan penting untuk mengukuhkan ekonomi, kita ada agensi-agensi berkenaan. Jadi namun perkara ini berkait secara langsung dengan perpaduan. Tanpa kemantapan ataupun tanpa pengukuhan elemen-elemen tersebut yang dikenali sebagai pembudaya perpaduan negara, so kita tak akan dapat mencapai usaha untuk kita mengukuhkan perpaduan dan membangun Malaysia Madani itu dengan sendirinya. Jadi nampaknya di sini bukan saja agensi ini penting untuk menjadi pelaksana, tetapi memainkan peranan penting untuk mengambil objektif masing-masing, mengukuhkan peranan masing-masing untuk memastikan kita dapat merealisasikan agenda membangun Malaysia Madani tersebut. Justru tuan-tuan dan puan, Cik Zairi, kalau saya suka untuk highlight Kembara Perpaduan Malaysia Madani itu bertindak sebagai inisiatif penting yang merentas pelbagai sektor di peringkat pelbagai sektor, yang mana penting untuk kita membangun Malaysia Madani yang kita idam-idamkan. Okey puan. Okey, maknanya semua agensi kerajaan mempunyai peranan untuk membangun Malaysia Madani ini. Betul puan? Yes. Okey, kita ke soalan yang terakhir ni. Soalan ni rasa orang pun nak tanya juga soalan ni. Okey, masyarakat mengambil maklum akan pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan pada bulan Mei 2023 nanti. Okey, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Perpaduan Negara, apakah yang akan diketengahkan di bawah sambutan Minggu Perpaduan pada tahun ini, puan? Okey, nampak gayanya matlamat kita sampailah. Kalau Cik Zairi sendiri pun dah tahu yang sambutan Minggu Perpaduan akan dilaksanakan pada bulan Mei ni. Sebenarnya kita dah mewar-warkan sambutan Minggu Perpaduan itu dilaksanakan pada bulan Mei. Cuma okey, pertama sekalinya saya nak highlight perpaduan dalam kepelbagaian itu merupakan aset penting kita. Aset penting negara kita yang perlu sentiasa dipelihara dan diurus dengan rapi dan teratur. Dan penyatu paduan itu merupakan perpaduan itu merupakan satu proses penyatu paduan setiap anggota masyarakat dengan membentuk satu identiti dan semangat cintakan negara. So apa yang ingin kita zahirkan adalah elemen tersebut mengukuhkan menyemarakkan semangat identiti negara kita, semangat cintakan negara kita, dan juga kita menyemarakkan perpaduan itu yang kita ketengahkan melalui penetapan Minggu Perpaduan yang disambut pada setiap bulan Mei. Yang kita nak highlight pada tahun ini di mana KPN telah memberi nafas baru kepada pengisian program selari dengan dasar perpaduan negara, iaitu pertama sekali dengan matlamat dia meningkatkan kesedaran rakyat yang berbilang kaum ini terhadap pentingnya mengukuhkan perpaduan negara dan integrasi nasional. So kita perlu memastikan ia sentiasa dipelihara. Dan yang kedua adalah menyemarakkan semangat patriotik. So itu elemen penting maafkan saya, itu elemen penting memastikan kita yang kita cuba untuk gerakkan di bawah sambutan Minggu Perpaduan. Sebab kalau tanpa adanya semangat cinta ke negara ini, kita sukar untuk mencapai satu kesepaduan yang kukuh. Dan yang ketiga adalah matlamat dia adalah mewujudkan masyarakat yang menjadikan elemen perpaduan sebagai teras dalam setiap tindakan dan interaksi mereka berlandaskan semangat menghormati, bekerjasama, bermuafakat dan bertoleransi. So elemen ini memang penting dan berkait secara langsung sebagaimana yang ditekankan kerajaan di bawah ihsan dan juga rahmah.
Dan yang terakhir, kita berharap dengan pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan ini kita dapat menyediakan ruang dan peluang serta merangsang masyarakat untuk lebih berinteraksi dalam program dan aktiviti yang kita kenakan. Cik Zahiri, apa yang saya boleh highlight yang terkini sebenarnya di peringkat kementerian kita sedang melaksanakan merancang pelaksanaan itu dengan sebaik mungkin selaras dengan apa yang telah kita war-warkan di luar sana, iaitu sambutan Minggu Perpaduan di peringkat kebangsaan pada tahun ini dilaksanakan di negeri Sarawak dengan melibatkan kerjasama pelbagai agensi. Sebagaimana yang saya tekankan tadi, bukan saja agensi sama ada di persekutuan ataupun negeri, tetapi badan-badan bukan kerajaan dan juga pihak-pihak swasta dan semua pihak akan terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam memastikan kita dapat menjayakan program inilah di negeri Sarawak. So, yang menariknya, apa aktiviti-aktiviti yang diketengahkan? Saya boleh bagi beberapa contoh sebab banyak sebenarnya aktiviti yang kita laksanakan di peringkat sambutan Minggu Perpaduan ini. Contohnya kita ada showcase Semarak Unity. So siapa-siapa yang kurang mengenali identiti masyarakat kita, inilah masanya kita memang terapkan, kita memang menyemarakkan elemen-elemen perpaduan, menyemarakkan memberi pengenalan kefahaman kita kepada siapa kita sebenarnya dan juga kita ada pameran rumah kami, kita ada aktiviti-aktiviti silam budaya, kita ada berbagai lagi lah aktiviti yang ditengahkan Cik Zahiri buat masa ini. Kalau banyak aktiviti yang diketengahkan di peringkat kebangsaan, tetapi kita juga akan bergerak kita akan sambutan Minggu Perpaduan ini bergerak bukan saja di Sarawak, walaupun pelancarannya peringkat kebangsaan di negeri Sarawak, tetapi ia akan menyemarakkan kepada negeri-negeri lain dan ada beberapa negeri. Satu Malaysia ini akan melaksanakan sambutan Minggu Perpaduan pada waktu itu. So itu yang saya boleh highlight. So kalau di sini kita punya audiens akan berpeluang. Di mana tuan-tuan perempuan duduk, di situ tuan-tuan perempuan akan dapat bersama-sama meraihkan ataupun melaksanakan, terlibat secara langsung dalam aktiviti sambutan Minggu Perpaduan. So saya berharap semua pihak akan sentiasa ada bersama-sama dengan kita di mana pun pelaksanaan sambutan Minggu Perpaduan tersebut. Cik Zahiri. Okey puan, maknanya kita minta masyarakat yang berbilang bangsa, kaum, agama bersama-sama meraihkan sambutan Minggu Perpaduan pada bulan Mei 2023 nanti. Rugi kalau kita tak bersama, maknanya kita nak bersama dalam perpaduan. Okey puan, kita pun dah sampai ke soalan yang penghujung sebenarnya tadi, dan kita ada video juga sebelum kita tutup kita punya program Influencer at Japan ni. Kita akan saksikan video, tapi sebelum itu mungkin puan ada sedikit ucapan kepada rakan-rakan di media sosial yang bersama kita petang ni. Okey, terima kasih Cik Zahiri dan juga Jabatan Penerangan especially saya ulang lagi untuk jemputan saya, dan saya suka untuk tutup sesi kita di peringkat saya pertama sekalinya adalah untuk melihat kita bahawasanya perubahan dunia ataupun kehidupan kita ni kita perlu hadapi dengan satu ketersediaan. Bukan saja ketersediaan kita terhadap kepesatan teknologi, tetapi untuk meneliti berkenaan dengan tampan sempadan, tetapi apa yang perlu kita lihat adalah kepantasan rentas informasi tersebut. Dengan persoalan adakah kita telah boleh menghadapinya. Dunia kita sekarang ni terbuka dan liberal. Banyak pengaruh-pengaruh luar yang boleh masuk dan menjalar dalam kehidupan masyarakat kita. Persepsi masyarakat cukup mudah dipengaruhi oleh informasi-informasi ini. Jadi saya berharap kita semua sentiasa bersedia melaksanakan tanggungjawab kita, peranan kita untuk menyelesaikan konflik masyarakat, bersedia dengan perubahan yang berlaku, sentiasa bersama dalam kebersamaan dan keterlibatan kita dalam mencari kaedah dan alternatif yang terbaik untuk memastikan rakyat di luar sana merasai manfaat dan perkhidmatan yang perlu disampaikan. Amanah besar ini Cik Zahiri sebenarnya membawa erti kepada kita untuk kita tidak boleh sentiasa selesa dengan cara konvensional dalam sesetengah aspek lah. Kerana kalau saya nak recap dengan tajuk kita pada petang ini, setiap rukun ataupun nilai yang diketengahkan Madani itu adalah untuk kita melihat bagaimana satu perkara itu menyentuh semua aspek ekonomi, aspek tadbir urus dan sosial. Ringkasnya ia menyentuh semua aspek kehidupan kita. Jadi kesimpulannya Cik Zahiri, membangun Malaysia Madani ini perlu untuk kita merungkai potensi sedia ada yang dibangunkan di negara kita ini. Kalau keyword dia adalah warisan dan ketamadunan masyarakat kita yang pelbagai ini. Namun apa yang penting, perkara ini telah diperincikan dan diteliti dengan sebaik mungkin di peringkat Kementerian Perpaduan Negara di bawah konsep
membangun Perpaduan Malaysia Madani dalam kerangka tagline kita Kembara Perpaduan Malaysia Madani. So bagi pihak kementerian, saya berharap masyarakat di luar sana dapat memahami dengan baik dan bersama-sama dengan kita dalam landasan kita untuk memperjuangkan ke arah membangun Malaysia Madani ini, insya-Allah, Cik Zairi. Terima kasih. Okey Puan, insya-Allah semoga kita beroleh kejayaan 2023 ni, insya-Allah. Yes, semangat tu Okey, penting. Sekali lagi terima kasih dekat Puan Rina binti Ebi Harun, Ketua Penolong Setiausaha di Kementerian Perpaduan Negara yang sudi bersama dengan kami di Jabatan Penerangan KL dalam program Influencer at Japan pada petang ini. Sekali lagi terima kasih Puan. Dan kepada rakan-rakan semua, kita sudah sampai ke penghujungnya. Tapi sebelum itu, ada sedikit video yang menarik untuk tontonan anda semua. Dan saya akhiri kita punya Influencer at Japan pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya suka datang ke Galeri Unity ni kerana saya suka menyaksikan persembahan anak-anak muda. Macam saya seronok sebab datang, kita tak pernah tengok kau. Macam contohnya macam Sarawak, Sabah, macam India, China, Melayu tu kita pernah tengok sebab kita duduk sini kan. Program hari ini nampak meriah. InsyaAllah kalau ada tempat yang luas, boleh buat lagi program besar, lagi dapat sambutan. Terima kasih Perpaduan Negara. Terima kasih Perpaduan Negara. Program seperti ini adalah satu program untuk menyemarakkan perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum dari segi agama, bangsa dan budaya. Dan kita melihat pada petang ini semua etnik group di Kuala Lumpur ini berada di sini untuk sama-sama menjayakan program acara yang di mana kita dapat menyemarakkan perpaduan antara berbilang kaum. Ya. Adat yang